Premis kotor adalah salah satu isu keselamatan makanan yang sentiasa hangat diperkatakan baik di media massa atau di media sosial. Semakin hari, semakin banyak premis makanan yang telah ditutup oleh penguasa Kementerian Kesihatan Malaysia atas pelbagai kesalahan yang melibatkan kebersihan premis ataupun keselamatan makanan. Peraturan Kebersihan Makanan 2009 di bawah Akta Makanan 1983 telah diwartakan bagi melindungi pengguna di Malaysia dari sebarang ancaman keselamatan makanan yang boleh memudaratkan kesihatan. Namun, sejauh mana penguasaan peraturan ini dilaksanakan di Malaysia? Adakah semua premis makanan di Malaysia ini telah pun dipantau secara ketat dan berkala oleh agensi yang terlibat? Adakah hukuman yang setimpal telah diberikan kepada pemilik premis makanan dan pengendali makanan yang melakukan kesalahan? Semua persoalan ini akan terjawab dalam Food Safety Hard Talk bahagian keselamatan dan kualiti makanan Kementerian Kesihatan Malaysia merungkai isu-isu keselamatan makanan di Malaysia. Bersama saya, Syamil A. Samad, Pegawai Teknologi Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada hari ini, kita sangat bertuah kerana telah bersama-sama dengan tetamu jemputan iaitu Encik Ruba Sundaram, anak lelaki Mutusami, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pematuhan Domestik Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat datang, Tuan. Terima kasih. Pokok utama perbincangan kita pada hari ini adalah sangat kontroversi, kedai makan kotor. Apa KKM buat? Baiklah, Tuan. Saya teruskan dengan soalan yang pertama pada hari ini. Apabila sesebuah premis makanan itu telah diperiksa dan kemudian telah dikategorikan sebagai premis yang kotor oleh Pakkuasa KKM itu sendiri, apakah tindakan yang selanjutnya dibuat oleh KKM? Adakah ia compound ataupun disaman ataupun ditutup? Tuan. Ya, terima kasih pada soalan yang diajukan tadi. Pemeriksaan premis makanan yang diperiksa oleh pegawai berkuasa di bawah Akta Makanan 1983 dan hasil daripada pemeriksaan itu sekiranya kalau didapati premis itu kotor dan juga tidak mematuhi elemen-elemen yang kritikal akan diperintahkan tutup dengan serta-merta selama 14 hari untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan. Dan penutupan ini biasanya akan dilakukan di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983 dan arahan-arahan kerja akan dikeluarkan bersama dengan perintah penutupan tersebut. Dan pada masa yang sama, compound iaitu notis 32B juga akan dikeluarkan bagi setiap kesalahan yang dikenal pasti semasa pemeriksaan dibuat. Gagal mematuhi penutupan, perintah penutupan ini boleh dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun dan didenda jika disabitkan kesalahan di mahkamah. Baik, Tuan. Orang awam mengatakan premis makanan diperiksa kemudian kotor, tutup. Kemudian kotor lagi, tutup lagi. Banyak kali perkara ini berulang-ulang. Sebenarnya, Tuan, setelah kita lihat perkara ini berulang-ulang, tutup, buka, tutup, buka. Apakah inisiatif ataupun tindakan yang dibuat oleh KKM sendiri untuk memastikan perkara-perkara seperti ini, premis ini tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama dan telah menyebabkan keselamatan makanan di Malaysia ini terjejas? Tuan. Sebenarnya pemeriksaan yang dibuat ni secara berkala dan hasil daripada pemeriksaan itu sekiranya premis itu ditutup di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983, kebiasaannya pada pengalaman saya memang tuan punya premis itu memang dia rasa perniagaan mereka terjejas dan kalau boleh mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di masa-masa akan datang. Dan sekiranya kalau pemeriksaan itu didapati kalau premis itu masih lagi kotor dan mereka juga tertakluk kepada penutupan sekali lagi selama 14 hari di bawah akta yang sama dan di bawah seksyen yang sama. Dan pada masa yang sama juga, compound dengan nilai yang tinggi akan dikeluarkan bagi setiap kesalahan yang dikenal pasti semasa pemeriksaan berulang itu. Dan nilai compound itu sekiranya tuan punya premis itu membuat pengurangan, rayuan pengurangan. Dan biasanya tidak akan dilayan dan memang tidak akan dikurangkan langsung.
Jadi bagi saya rasa kalau tindakan yang kita buat ni begitu tegas, pemilik-pemilik permis makanan ini, dia jarang-jarang sekali mengulangi kesalahan sehinggakan penutupan semula boleh berlaku. Baik Tuan. Tuan ada katakan tadi bahawa premis makanan ini akan dikenakan kaunpon yang sangat tinggi sehingga tidak boleh diberikan sebarang pengurangan ataupun penawaran sekiranya mengulangi lagi kesalahan yang sama. Tetapi kita lihat perkara ini masih lagi berlaku dan masih lagi berulang. Dan pada pendapat Tuan sendiri yang saya percaya telah pun lama berkhidmat di bahagian keselamatan kualiti makanan Kementerian Kesihatan Malaysia, apakah sebenarnya punca-punca utama pemilik premis dan juga pengendali makanan ini amat sukar untuk menjaga kebersihan premis makanan mereka sendiri? Berdasarkan pengalaman saya selama 30 tahun berkhidmat ni, saya dapati aspek yang paling yang menyebabkan sehingga premis makanan itu didapati kotor adalah kerana pemilik premis itu sendiri dan juga pengendali-pengendali makanan tidak menghiraukan langsung aspek kebersihan semasa menyediakan makanan. Dan mereka, walaupun mereka kadang-kadang sudah menghadiri latihan pengendali makanan, mereka tidak menghayati setiap perkara-perkara yang telah pun didedahkan kepada mereka di institusi latihan pengendali makanan. Ini merupakan pokok yang utama sekali di mana kadang-kadang mereka pengendali makanan yang menghadiri latihan pengendali makanan itu sebagai satu syarat keperluan undang-undang saja. Jadi disebabkan sikap begini inilah yang menyebabkan premis itu kadang-kadang didapati memang kotor. Punca utama pemilik premis dan juga pengendali makanan tidak mengutamakan kesihatan ini adalah kerana sikap mereka sendiri iaitu tidak menghiraukan langsung aspek kebersihan dan juga keselamatan makanan semasa menyediakan makanan. Dan tidak menghayati juga setiap perkara yang telah pun didedahkan dan diajar semasa menghadiri kursus latihan pengendali makanan. Pemunya premis juga tidak menjalankan pemeriksaan kendiri secara berkala, menyebabkan pengendali makanan iaitu pekerja-pekerja mereka tidak mengambil peduli langsung dalam aspek kebersihan makanan. Yang ini adalah merupakan aspek yang paling ketara sekali yang kami temui semasa menjalankan pemeriksaan premis makanan ini. Okey, baik Tuan. Saya dapat tangkap satu isu utama itu adalah tidak menghayati sendiri isu-isu keselamatan makanan semasa menjalani latihan. Itu adalah poin utama, punca-punca mengapa mereka tidak mengamalkan kebersihan ataupun mengutamakan keselamatan. Baiklah Tuan. Rata-rata orang awam mengatakan bahawa mereka tidak nampak apa kempen kesedaran yang telah dibuat oleh KKM. Seakan-akan KKM ini diam, tidak mahu memberitahu apa-apa kepada pihak pengguna ataupun orang awam itu sendiri. Tiada education enforcement ataupun kempen-kempen promosi-promosi yang terlibat untuk memaklumkan lagi berkenaan dengan keselamatan makanan dan juga perundangan. Apa komen Tuan berkenaan perkara ini? Ya, sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dan juga tuan sendiri, setiap akta dan peraturan yang digubal dan diwartakan akan sentiasa diwar-warkan kepada orang awam sebelum dikuatkuasakan. Sebagai contoh, peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009 yang diwartakan pada 28 hari bulan Februari 2009 hanya dikuatkuasakan pada 1 hari bulan Januari 2014. 5 tahun telah diberikan kepada orang awam dan juga pengusaha-pengusaha dan juga peniaga untuk memahami kehendak-kehendak dan juga segala peruntukan yang ada di dalam peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Ini yang dikatakan educational enforcement, di mana mereka akan didedahkan dan juga diberitahu ini adalah undang-undang yang akan berkuat kuasa dalam masa yang terdekat walaupun telah diwartakan 5 tahun yang lepas. Okey, Tuan. Tuan mengatakan bahawa KKM ini telah memberikan jangka masa selama 5 tahun untuk memaklumkan kepada semua premis makanan dan juga pengendali makanan berkenaan dengan peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009.
Dan soalan saya adalah, adakah Tuan merasakan hukuman-hukuman yang terkandung di dalam peraturan-peraturan tersebut seperti tindakan penutupan premis makanan dan juga tindakan kampaun ini adalah berkesan dan juga pada saya sesuai untuk dikenakan terhadap premis makanan NK ini? Adakah hukuman ini turut juga memberi kesan kepada pemilik premis lain agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Sebenarnya Tuan, bukan hasrat KKM untuk mengeluarkan perintah penutupan premis ataupun kompaun semasa pemeriksaan premis dibuat. Tetapi bagi pemilik dan pengendali makanan yang tidak menghiraukan aspek-aspek kebersihan, tindakan perintah penutupan dan pengkompaunan bagi setiap kesalahan adalah merupakan tindakan yang paling tegas dan tindakan yang terakhir selepas diberi pendidikan dan juga educational enforcement dan juga melalui beberapa kempen-kempen dan sebagainya. Dan saya dapati memang penutupan premis ini dan juga tindakan kompaun yang tinggi bagi kesalahan yang berulang adalah merupakan ia memberi satu kesan yang mendalam kepada tuan punya premis makanan. Ramai orang awam mengatakan rata-rata premis makanan tersebut kaya raya sekadar di kampung sebanyak 5,000, 10,000 tidak memberi sebarang kesan pun kepada perniagaan mereka. Ini adalah satu perkara yang saya rasa harus diberi penekanan oleh pihak KKM itu sendiri. Soalan saya, adakah terdapat sebarang cadangan dari pihak KKM untuk meningkatkan lagi hukuman terhadap premis makanan yang NK ini supaya dapat juga memberikan sebagai pengajaran kepada semua premis makanan lain supaya tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama? Saya rasa pindaan ataupun gubalan undang-undang baru yang melibatkan premis makanan ataupun industri makanan ini tidak perlu buat masa ini. Okay. Undang-undang yang sedia ada dengan hukuman yang tinggi dan juga tempoh penjara yang agak lama dan sebagainya itu sudah memadai pada masa ini. Buat masa ini KKM tidak bercadang untuk mengubal apa-apa undang-undang baru ataupun membuat sebarang pindaan terhadap undang-undang yang sedia ada. Pada pendapat saya, undang-undang yang sedia ada seperti Akta Makanan 1983 dan juga peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009 buat masa ini adalah cukup memadai. KKM dapati setiap tindakan penutupan dan kompaun yang amat tinggi ini memang dirasai oleh premis makanan dan juga tuan punya premis makanan. Cukup memadai yang dikatakan oleh Cik Ruba sebentar tadi. Tapi Cik Ruba, saya merasakan banyak kata-kata netizen di media sosial ini mengatakan bahawa punca banyaknya premis makanan kotor di Malaysia ini disebabkan oleh kurangnya pemantauan ataupun pemeriksaan ketat yang dibuat oleh pihak berkuasa tempatan ataupun KKM itu sendiri. Apa pendapat tuan berkenaan perkara-perkara seperti ini? Saya bersetuju dengan pendapat netizen kerana memang rata-rata kita pegawai penguatkuasa di Kementerian Kesihatan dan juga pegawai-pegawai daripada pihak PBT tidak mampu untuk membuat pemeriksaan bagi setiap premis makanan di kawasan bidang kuasa mereka. Ini adalah disebabkan oleh pegawai-pegawai penguatkuasa yang berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu yang diletakkan di Pejabat Kesihatan Daerah, juga terlibat ataupun diguna sama untuk aktiviti-aktiviti lain seperti dalam membantu dalam aktiviti kawalan penyakit berjangkit seperti demam denggi dan juga macam buat masa ini ada semua terlibat dengan aktiviti kawalan dan juga penyebaran penyakit COVID-19. Jadi secara keseluruhan saya dapati pegawai penguatkuasa di KKM dan juga di PBT adalah juga agak terhad. Pendapat tuan, adakah ia sepatutnya ditambah lagi penguatkuasa-penguatkuasa ini supaya dapat memberikan pemeriksaan yang lebih jelas dan lebih sistematik, konsisten kepada semua premis makanan tersebut? Ya, saya rasa memang kerajaan perlu melihat kepada penambahan bilangan pegawai-pegawai yang boleh menjalankan penguatkuasaan di peringkat daerah dari masa ke semasa. Baik tuan.
Tadi Tuan ada mengatakan berkenaan dengan pandemik COVID-19. Kita sedia maklum pada masa pandemik COVID-19 ini sedang menular. Banyak netizen ataupun orang awam itu sendiri meluangkan masa untuk scroll ataupun membaca berita-berita tular di Facebook, di Twitter, di pelbagai lagi media-media sosial. Dan ada kalanya terdapat berita-berita yang dahulunya telah tersebar diulang siar kembali beberapa kali hingga menimbulkan kegusaran, kegelisahan terhadap orang awam di Malaysia ini. Apakah tindakan KKM yang patut dilaksanakan untuk menangani masalah seperti ini yang saya kira never ending, tidak akan berakhir? Jadi sebenarnya kalau perkara-perkara ataupun yang isu-isu yang dijadikan viral ataupun yang ditularkan melalui media sosial ni, kalau memang benda itu adalah benar dan memang pihak Kementerian Kesihatan ini mengucapkan terima kasih kerana dapat menyalurkan maklumat-maklumat begitu kepada pihak kami untuk mengambil tindakan seterusnya. Tetapi kalau benda yang lama yang telah pun diambil tindakan dan telah pun diberi penjelasan oleh pihak pengurusan tertinggi di kementerian, kalau ditularkan semula, di sinilah masa kita akan terbuang kerana menjalankan siasatan, sama ada nak mengesahkan, sama ada perkara yang ditularkan itu betul berlaku atau tidak. Jadi sebenarnya pihak publik ataupun netizen ini patutnya dia bersikap lebih bertanggungjawab agar benda ini tidak membuang masa yang berharga bagi seorang pegawai penguasa untuk menjalankan kerja-kerja yang lebih berfaedah. Jadi Tuan ada tadi mengatakan bahawa sebenarnya situasi sekarang ini KKM akan menyiasat setiap satu perkara yang ditularkan di media sosial, sama ada perkara tersebut belum dikatakan sahih ataupun belum lagi dikatakan benar di media sosial tersebut. Ya. Setiap perkara yang ditularkan itu akan disiasat. Akan disiasat untuk mengetahui sama ada perkara itu berlaku atau tidak. Ini adalah demi untuk kepentingan orang awam, dan juga untuk memberi penjelasan tentang perkara-perkara yang diviralkan atau yang ditularkan itu. Ini memang kadang-kadang itulah sekali lagi saya beritahu tanggungjawab orang yang menularkan benda-benda begini, sama ada dia betul atau tidak, kena siasat dulu, kena pastikan dulu. Dan ini memang mengambil masa yang banyak bagi seorang pegawai berkuasa di lapangan. Tuan, tadi maksudnya Tuan mengatakan ia akhirnya menjadi bebanan sendiri kepada KKM untuk menyelesaikan pula masalah-masalah yang sepatutnya tidak dibuat. Ya. Saya setuju. Dia memang mengambil masa yang agak panjang. Baik Tuan, soalan yang terakhir pada hari ini dengan sekian banyak tadi yang kita telah huraikan, yang telah kita kongsikan berkenaan dengan isu-isu keselamatan makanan, penutupan premis, tindakan compound dikenakan kepada semua pemilik premis makanan yang ingkar ini, akhirnya apakah sebenarnya nasihat Tuan kepada semua pemilik premis makanan ini untuk memastikan mereka sentiasa mengutamakan kebersihan dan keselamatan makanan dalam semua aspek pengendalian makanan, terutamanya daripada datangnya makanan tersebut daripada dapur mereka sendiri hinggalah sampai ke meja makan pengguna tersebut, Tuan? Semua pemilik permis makanan perlu lebih bersedia sebelum memulakan perniagaan mereka ataupun sentiasa mendapatkan maklumat yang mendalam daripada pihak KKM dan juga pihak berkuasa tempatan mengenai segala keperluan untuk menjalankan perniagaan mereka tanpa sebarang gangguan daripada mana-mana pihak berkuasa. Dan mereka juga perlu memahami undang-undang yang berkaitan perniagaan makanan seperti menghadiri kursus yang disediakan oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan melalui IFSTC yang sentiasa memenuhi kehendak tuan punya permis makanan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga meningkatkan nilai-nilai mereka dalam menjalankan apa-apa perniagaan. Okey, pemilik dan juga semua pengendali makanan yang wajib menghadiri latihan pengendali makanan daripada institusi latihan pengendali makanan yang diiktiraf oleh
KKM. Yang ini penting. Institusi yang diiktiraf oleh KKM. Jangan beli sijil palsu, jangan mendapatkan hikmat daripada mana-mana sekolah latihan pengendali makanan yang tidak diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan yang terakhir sekali adalah semua pengendali makanan wajib mengambil suntikan anti-typhoid daripada mana-mana pengamal perubatan yang berdaftar di Malaysia. Baik Tuan, saya kira perkongsian kita pada hari ini telah membuka banyak ruang dan juga manfaat kepada semua pemilik premis makanan. Terima kasih Encik Ruba di atas perkongsian. Saya kira dapat merungkai semua persoalan-persoalan keselamatan makanan pada hari ini. Secara kesimpulannya pada hari ini adalah menjadi tanggungjawab pemilik dan premis pengendali makanan untuk memastikan kebersihan makanan dan juga keselamatan makanan sentiasa dijaga dengan baik, pada masa yang sama mengutamakan pematuhan terhadap Akta Makanan itu sendiri dan khususnya peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Encik Ruba Sundaram Anak Lelaki Mutusami, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pematuhan Domestik, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia atas perkongsian dan perbincangan yang sangat ilmiah dan profesional pada hari ini. Nantikan episod seterusnya untuk Food Safety Hot Talk akan merungkai pelbagai isu-isu persoalan keselamatan makanan anda. Jangan lupa subscribe, share dan like video pada hari ini untuk manfaat kita bersama. Akhir kata daripada saya, food safety is everyone business. Sekian. Assalamualaikum.